Assalamualaikum anak-anak didik yang cikgu kasihi. Pada minggu ini, kita akan teruskan sesi PDPR kita untuk kita hasilkan projek palang keselamatan. Jom ikuti cikgu dalam sesi PDPR kali ini. Ini ialah projek palang keselamatan yang telah cikgu siapkan. Pada projek palang keselamatan ini, cikgu dah buat sambungan wire pada mikro pengawal dan juga cikgu telah telah muat naik atur cara untuk membolehkan ia berfungsi. Okey, mari kita lihat bagaimana cara ia berfungsi. Okey, baik. Mula, okey, nampak tak? LED berwarna merah menyala, bermaksud tak boleh jalan lah. Kenapa tak boleh jalan? Kerana kedudukan palang keselamatan ini menutup jalan. Tak boleh jalan lagi kan? Tapi apabila cikgu tekankan butang warna merah ini, LED berubah menjadi warna hijau dan dia bagi ruang untuk berjalan. Tetapi dalam masa 10 saat, secara automatik palang ini akan turun sendiri. Dia bagi masa dalam 10 saat saja untuk kenderaan melintasi palang keselamatan ini. Okay, kita cuba sekali lagi. Merah maksudnya tidak boleh jalan. Palang pun jatuh ke bawah, tertutup, menutup jalan. Cikgu tekan button. Okay, LED berubah menjadi warna hijau. Bagi laluan untuk kenderaan berjalan selama 10 saat. Kemudian secara automatik ianya akan turun sendiri dan menyalakan kembali lampu berwarna merah. Okey. Di dalam kotak ini sebenarnya ada set mikro pengawal. Nampak tak? Inilah set mikro pengawal yang telah dipasangkan dengan wire pada pin-pin tertentu. Di sini adalah pin. Nama kita panggil pin. Lubang-lubang ni kan kita akan cucuk wire mengikut pin-pin tertentu. Pin-pin ini, okey, cuba kamu lihat. Dia ada nombor kan. Nombor L11, L10, L9. Kat tepi ni pun kita ada tampalkan stiker nombor-nombor untuk kita mudah nak rujuk pin itu nombor berapa. Sama juga di sebelah sini. Sebelah sini pun ada stiker kita lekatkan untuk tengok apakah nombor pin pada setiap lubang tu. Supaya apabila kita memasang wire mengikut manual ataupun mengikut panduan, kita senang nak kenal pasti lubang mana yang kita nak cucuk wire mengikut nombor pin yang ditetapkan. Okey, nombor pin ini nanti, kenapa nombor pin ini penting? Okey, nombor pin ni yang tepi-tepi ni lah. Nombor L13, 12, 11, 10, semua nombor-nombor pin ini sangat penting kerana ianya akan menentukan arahan atau cara yang kita nak buat dalam aplikasi M-Block. Dia ada satu aplikasi untuk kita tetapkan atur cara ini. Kita namakan aplikasi itu M-Block. Bila kita masukkan kod-kod dalam M-Block, kita kena merujuk kepada sambungan pin yang telah dibuat. Contoh, cikgu tunjuk. LED disambungkan dengan pin 13. Ada pin mana pin 13. Disambungkan dengan pin 11, pin 13 ke atas ni. Ni semua ni adalah pin untuk LED. LED ni yang mana? Yang lampu ni. Lampu-lampu ini disambungkan dengan pin yang ada di sini. Pin bermula nombor 13, 12 dan juga 11 di tepi ni. Boleh nampak tak? Sekejap ya, cikgu fokuskan. Okey, nampak? 13, ada 12, ada 11 kat tepi ni. Tepi ni lah. Okey, 12, 13, 11. Okey, apabila kita masukkan wire untuk LED pada pin yang ada pada mikro pengawal ni, maka arahan kita pada arahan atur cara tu, pada set atur cara, juga mestilah memasukkan nombor pin yang betul. Okey, contoh cikgu nak tunjuk. Disebabkan LED disambungkan pada pin 11, 12 dan 13. Okey. Bila cikgu buat arahan atur cara, cikgu nak tunjuk pada komputer cikgu. Bila cikgu buat arahan atur cara, nampak tak? Turn off LED ni at pin 13, turn on LED at pin 11. Kenapa cikgu tak pilih pin nombor lain? Mungkin cikgu boleh pilih. Contoh, bila cikgu ke bawahkan ni, anak panah ni. Ada 2, 3, 4, 5, 6 sampai ke 13. Kenapa cikgu tak pilih nombor lain? Kerana cikgu kena melihat sambungan pin yang ada pada papan mikro pengawal. Kita kena rujuk
Jadi apa yang ada pada papan mikropengawal, lubang pin mana yang kita cucukkan wire, itulah yang perlu kita gunakan nombor tu untuk dimasukkan dalam arahan atau cara seperti ini. 13, 11, pin 8. Okey, ni semua ni sebab kita rujuk kepada papan mikropengawal. Macam mana cikgu tahu nak cucuk pada pin mana? Nak cucuk pada pin mana, sebenarnya cikgu rujuk kepada manual. Okey, dalam kotak ini masa cikgu beli set ini, dia ada tunjuk dah manual. Nak cucuk ataupun panduan lah nak cucuk pada pin mana. Jadi kalau kamu rasa macam tertanya-tanya, macam mana cikgu tahu cara nak pasang? Macam mana cikgu tahu cara nak cucuk? Sebab cikgu ada rujukan manual ataupun panduan untuk cikgu lihat supaya cikgu boleh pasang atau cara ini pasang sambungan pada mikropengawal ini dengan betul. Okey. Sekarang kamu dah tengok dah macam mana cara dia berfungsi kan? Okey, cikgu nak tunjukkan macam mana kamu hendak masukkan arahan atau cara dalam set mikropengawal ini. Okey, jom ikuti cikgu pada bahagian video berikutnya. Okey, sebelum kita pergi kepada arahan atau cara, cikgu nak tunjukkan dahulu inilah buku panduan yang cikgu kata cikgu rujuk untuk membuat pemasangan pada mikropengawal. Dalam buku panduan kit RBT tahun 5 ini, bila cikgu beli set yang ni, di dalamnya ada terkandung sekali buku panduan kit ni. Okey, dalam ni dia ada tunjukkan apakah peralatan-peralatan yang ada. Kita dah belajar sebelum dalam PDPR sebelum ni kan. Wire USB, wire jenis male to female, motor servo micro, wire sambungan servo, modul lampu isyarat, papan reka. Semua ni kamu dah pernah dengar ni. Switch tekan, perintah, LED. Semua ni cikgu dah pernah terangkan dalam sesi PDPR sebelumnya. Okey, dalam ni satu persatu dia bagi tahu kat cikgu apa nak buat. Cikgu mudahlah nak menjalankan kerja cikgu. Mudah kerana dia tunjuk satu-satu. Mana nak pasang, wire mana yang cikgu perlu cucuk pada pin mana. Cara nak pasang mikropengawal. Nampak tak? Sampailah siap dia ajar cikgu. Cikgu rujuk pada buku panduan ini. Kemudian untuk buat arahan atau cara pun ada juga dimasukkan dalam panduan ini. Jom kita bina pengatur caraan. Okey. Dia ajar daripada mula macam mana cikgu nak download perisian M-Block daripada internet. Kemudian dia ajar pula apa benda fitur-fitur yang ada pada aplikasi M-Block ini. Kat mana kita nak cari blok-blok tu. Sampailah dia ajar cara nak masukkan blok-blok yang cikgu buat tadi, yang cikgu tunjuk sebelumnya kan. Semua dah lengkap dalam buku panduan ini. Cara kita nak muat naik perisian ini ke dalam projek mikropengawal kita. Sampailah siap. Okey, jadi ini adalah rujukan utama cikgu untuk menghasilkan projek palang keselamatan ini. Buku panduan ni. Jadi dalam apa-apa saja projek yang kita lakukan, kita seharusnya merujuk panduan ataupun manual yang diberikan supaya kita dapat memasang ataupun melaksanakan projek kita dengan sistematik dan tepat. Kalau kita hentam saja main agak-agak, mungkin tak jadi hasilnya seperti yang kita harapkan. Okey, kit palang keselamatan yang cikgu guna ini berbeza ya dengan kit palang keselamatan dalam buku teks. Sebenarnya di pasaran terdapat banyak jenis kit palang keselamatan yang dijual. Tapi untuk sekolah kita, untuk kamu belajar, cikgu lebih selesa menggunakan kit ini. Kit yang dikeluarkan oleh syarikat Citron ini. Kerana bagi cikgu, ia mudah, ia ada panduan yang senang untuk diikuti oleh murid dan juga menarik. Cikgu rasa dia menarik lah. Dia simple dalam kotak ini, tekan. Okay. Mana-mana kit pun kita boleh guna. Tetapi untuk sesi pembelajaran kita, cikgu nak gunakan kit Citron ni. Kenapa cikgu terangkan tentang penggunaan kit ini? Kerana nanti ada cikgu risau, ada murid yang tanya kat cikgu,
Cikgu, saya rujuk buku teks tetapi kenapa arahan atau cara dalam buku teks berbeza dengan apa yang cikgu tunjukkan? Okey, dalam buku teks, ia berbeza kerana dalam buku teks itu dia menggunakan kit palang keselamatan yang lain. Lain kit palang keselamatan, dia punya papan mikro pengawal pun berbeza. Pin-pinnya pun berbeza. Jadi sebab itulah arahan atau caranya akan berbeza antara satu sama lain. Arahan atau cara itu adalah bergantung kepada jenis kit yang kita gunakan. Okey. Cikgu harap kamu boleh faham kenapa arahan atau cara yang kita akan pelajari sebentar nanti berbeza dengan apa yang ada di dalam buku teks. Okey, baiklah. Sekarang cikgu nak tunjukkan daripada mula bagaimana kamu nak dapatkan aplikasi M-Block untuk kita buat arahan atau cara. Okey, sebelum itu kepada sesiapa yang tidak ada kemudahan peranti, bermaksud yang tidak ada internet, yang tidak ada laptop ataupun komputer, tidak ada paksaan untuk kamu buat projek ini. Sesiapa yang ada kemudahan, cikgu sangat galakkan untuk kamu cuba dan belajar ilmu yang cikgu rasa sangat menarik. Okey, baiklah. Mula-mula kamu pergi kepada enjin carian Google ke Internet Explorer ke apa-apa sajalah. Okay, cikgu gunakan Google. Cikgu typekan M-Block. M-Block download. Dia akan keluar M-Block download. Kamu tekankan M-Block download. Kemudian ada ayat download M-Block. Kamu pun tekan untuk download ataupun untuk muat turun. Okey. Scroll ke bawah. Dia ada versi-versi. Kamu ambil M-Block PC version. PC version ini adalah untuk laptop ataupun komputer. Jika komputer kamu menggunakan operating system OS ataupun kita panggil sistem pengawal Windows, kamu ambil lah Windows. Kalau kamu pakai MacBook, kamu download for Mac, tapi cikgu percaya majoriti murid-murid pakai Windows. Jadi kamu tekanlah download for Windows. Apabila kamu tekan download for Windows, kamu downloadkan pada komputer kamu, cikgu pilih pada bahagian download. Maksudnya dia akan masuk pada bahagian download dalam komputer cikgu ni. Cikgu pun tekan save. Okey, nampak tak di bawah ini dia tengah download. Okey, dia tengah download, dia akan ambil sedikit masa lah. Kamu kena tunggu bergantung kepada kekuatan internet kamu. Kalau internet kamu laju, dia akan cepat. Okey, setelah itu dah siap download macam ni. Kamu tekan saja dekat sini, dekat bawah ni. Tekan opening, dia akan buka, dia akan runkan perisian yang telah kamu muat turun itu. Tunggu sebentar untuk dia run. Okey, dia akan keluar macam ni. Run. Okey, tekan run. Okey. Dia tanya macam ni. Bila dia tanya macam ni, kamu kata yes. Kamu bagi izin lah untuk dia nak muat turun ataupun dia nak install dalam kamu punya komputer ataupun dalam laptop. Tekan yes. Okey, tunggu sebentar. Okey. Masa ni dia akan ambil sedikit masa. Kamu tunggu sehingga dia penuh hijau kat sini. Baik, setelah mengambil masa sedikit sewaktu dia cuba memuat turun ataupun dia cuba installkan perisian tu kepada komputer ataupun laptop kamu, dia akan keluar macam ni. Dia akan keluar, jadi kamu pilih install. Okey, bila kamu pilih install, okey, dia akan ambil sedikit masa juga. Dia akan tulis driver install success, maksudnya kita berjaya untuk install ataupun kita pasang perisian itu kepada laptop atau komputer kita. Kita tekan OK. Kemudian tekan, pangkahkan yang ni dulu. Kemudian tekan finish. Okey. Apabila kamu tekan finish, dia akan terus bawa kamu ke aplikasi M-Block. Okey. Kita tunggu tengah loading. Banyaklah nak kena loading. Tunggu biru ni. Okey. Okey. Inilah antara muka ataupun paparan pada aplikasi M-Block, MacBlock ni. M-Block lah kita panggil. Okey.
Mula-mula sekali, bila dah keluar macam ini, kamu pergi ke butang tambah ni yang ada tulis add. Okey, nampak tak yang cikgu tunjuk dengan anak panah ni? Okey, kamu tekan add ataupun tambah, kemudian scroll ke bawah. Ini kita nak tambahkan extension. Extension ni maksudnya kita nak tambahkan blok-blok tambahan mengikut projek kita. Projek Kit RBT tahun 5 ini, dia adalah arahan blok tambahan yang kita perlu masukkan dalam perisian M block ni. Okey, turunkan ke bawah, cari extension ataupun sambungan untuk mana? RBT tahun 5. Dia dah bagi siap-siap dah untuk RBT tahun 5. Kita double klik. Okey, bila kita tekan double klik, maka dah ada kat sini, nampak tak? RBT tahun 5. Apabila kita dah bubuh extension RBT tahun 5, barulah ada blok untuk pin. Sebelum ni, kalau kita tak bubuh extension RBT tahun 5, contoh cikgu delete tak ada ya, kat sini tak ada untuk pin. Sedangkan kita punya mikro pengawal menggunakan arahan yang menggunakan pin. Dia pakai pin kan. Jadi, lagi sekali cikgu tunjuk. Kita add. Bila kita add, kita cari extension untuk RBT tahun 5. Double klik, dia dah ada. Bila ada extension RBT tahun 5, barulah ada arahan atau cara untuk pin. Okey, jadi kita masukkan atur cara dalam ni. Cikgu dah buat siap-siap dah sebelum ni. Jadi cikgu boleh ambil terus daripada komputer cikgu sebab cikgu dah ada save. Okey, sekejap Cikgu ada save di download palang keselamatan yang cikgu dah buat. Cikgu open, macam kalau kamu tak bolehlah ambil daripada komputer sebab kamu tak buat lagi kan. Okey, cikgu minta sesiapa yang ada kemudahan laptop dan komputer boleh cuba untuk hasilkan atur cara ini. Tiru saja. Tengok cikgu punya blok-blok yang cikgu gunakan, arahan atur cara yang cikgu gunakan. Tiru dan nanti cikgu minta kamu screenshot ataupun ambil gambar yang kamu dah buat dan kamu perlu muat naik dalam Padlet kelas kamu. Okey. Kamu buat ni. Okey, kamu buka lah. Kalau pin kat warna biru ni, events. Okey, kamu nak ambil when maker Uno startup. Okey, cikgu tak ke tepi sekejap. Kamu tarik je. Tarik ke sini. Lepas tu ambil pula arahan forever. Tiru je forever. Lepas tu ambil pula if then else macam ni. If else, nampak? Nanti push button add pin tu. Carilah mana push button. Okey, push button masukkan kat sini. Macam tu lah. Kamu tarik satu-satu. Okey, lepas tu kan, kalau kamu tengok yang ni LED. LED ni dia ada kat sini. Masukkan kat sini. Turn on kat sini, turn off kan. Okey, tekan anak panah ke bawah, ambil off. Add pin 13. Okey, tak payah ubah dah. Ambil pula turn on LED, add pin 11 pula. Okey, turunkan ke bawah, pilih 11. Buat sampai, kalau kamu tak nak dah yang ni kan, kamu nak buang kan, kamu tarik saja ke tepi sampai keluar tong sampah ni, buang. Dia akan buang. Tak payah penat-penat nak delete satu-satu. Okey, ikut saja satu persatu mesti sama. Jaga-jaga ya waktu kamu masukkan arahan atau cara, pastikan bilangan-bilangan ni betul. Kalau cikgu bubuh 2, kamu kena bubuh 2. Kalau kat sini off, bubuh off 13. On 11. Gunakan blok yang betul. Play note C4, cari C4 sampai jumpa. Kalau G4, cari G4 sampai jumpa kat mana. Servo pin 9, angle 180. Okey, sekali lagi cikgu nak maklumkan. Nombor-nombor ini datang daripada mana? Nombor-nombor ini ialah yang cikgu rujuk pada papan mikro pengawal. Papan mikro pengawal dia adakan pin-pin nombor-nombor tu. Jadi, yang mana wire yang kita cucuk pada pin tu nombor berapa, maka kat sini lah nilai yang kita masukkan. Okey, cuba kamu masukkan. Okey,
Ni cikgu dah siap masukkan arahan tu cara kan? Apabila cikgu sudah siap masukkan arahan tu cara, macam mana cara cikgu nak pindahkan arahan atau cara ini masuk ke dalam mikropengawal kita? Okey, jadi cikgu akan cucuk tau. Cikgu akan cucuk wire USB kepada set mikropengawal itu kepada cikgu punya laptop. Okey, sekejap ya, cikgu nak tunjukkan. Baiklah, inilah wire USB yang dibekalkan sekali dalam kit palang keselamatan itu. Okey, macam mana cikgu nak pindahkan arahan atau cara daripada komputer cikgu ini, cikgu nak masukkan ke dalam set mikropengawal ini. Okey, caranya ialah mula-mula cikgu kena cucuk wire USB ni. Okey, ni wire USB ni. Okey, ni namanya wire USB. Okey, masukkan pada komputer cikgu. Okey, masukkan, cikgu cucuk yang ni. Cikgu cucuk di bahagian tepi ni. Cikgu cucuk. Okey, kemudian sambungan dia yang hujung lagi satu tu yang ni. Yang kecil ni kan. Okey, sekejap. Cikgu clearkan dulu. Yang ni. Cikgu cucukkan pada mikropengawal. Okey, mikropengawal cikgu ni di sini. Ni. Dia ada ni, nampak tak? Cikgu perlu cucuk ke sini. Okey. Cikgu cucukkan. Apabila cikgu cucuk, tengok apa yang akan terjadi ya. Dia akan menyala. Okey, cikgu letak dulu kat tepi. Wire semua dah pasang, letak dulu ke tepi projek ni. Okey. Sekarang ni, pada komputer cikgu ni, sekejap, cikgu nak tukar paparan. Okey, baik. Pada komputer cikgu ini, di sini, di sebelah kiri ini, ada perkataan connect. Kamu connect dulu supaya PC ataupun laptop kamu berhubung dengan mikropengawal tu dulu. Okey, tekan connect. Okey, pastikan dia tulis com. Com berapa tak kisahlah, janji com. Com tu maksudnya komputer. Dia ada komputer, connect. Bila kamu tekan connect, apabila dah berjaya, dia akan tulis connected. Nampak tak ada tanda right warna hijau ni. Maksudnya dia sudah berhubung. Apabila dia sudah berhubung, kamu tekanlah upload. Okey, yang ni pun boleh, yang ni pun boleh. Cikgu suka tekan yang ni lah, yang besar ni. Upload. Okey, yang tekan yang besar tu, tulis upload tu, dia akan ambil sedikit masa untuk muat turun arahan atau cara itu ke dalam mikropengawal pada projek palang keselamatan kita. Okey, the code has been uploaded. Okey, dia dah masukkan arahan atau cara. Bila kita dah masukkan arahan atau cara, barulah kita boleh gunakan kit palang keselamatan kita. Okey, sekejap. Nak tukar paparan pula. Okey, ini dah selesai masuk arahan atau cara. Daripada komputer cikgu ni, kita dah tekan tadi kan, dekat bahagian upload ni. Jadi dia dah masuk ke dalam mikropengawal kita. Jadi berfungsilah dia. Okey, itulah cara untuk kita kodkan arahan atau cara dalam perisian M-Block. Kemudian cikgu dah tunjukkan cara masukkan pula arahan atau cara ini ke dalam papan mikropengawal ini. Dalam apa-apa saja projek yang menggunakan papan mikropengawal, itulah kaedah yang kamu perlu lakukan. Kamu kodkan dulu arahan atau cara, kemudian upload, masukkan ke dalam projek mikropengawal kita. Okey, cikgu harap dengan penerangan dan video yang cikgu buat ini, kamu faham tentang konsep bagaimana kita mengekod atau cara dalam projek papan mikropengawal. Okey, bagi sesiapa yang tidak ada kemudahan internet, komputer ataupun laptop, tak apa, cikgu harap kamu tonton video ini juga sebagai ilmu supaya kamu dapat gambaran yang lebih jelas tentang penggunaan mikropengawal, projek yang melibatkan mikropengawal. Sesiapa yang ada kemudahan, tolong buat arahan atau cara tersebut, kemudian kamu boleh screenshot ataupun ambil gambar, hantar bukti projek kamu itu kepada cikgu melalui Padlet kelas. Muat naik dalam Padlet kelas kamu.
Terima kasih kerana menonton. Semoga apa yang cikgu sampaikan ini dapat kamu fahami dan bermanfaat untuk menambah ilmu kamu. Terima kasih. Jumpa lagi dalam sesi PDPR akan datang. Assalamualaikum.